Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menziarahi kubur, kerana sesungguhnya perbuatan tersebut mengingatkan kalian akan hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal 'amal. Warzuqna husnal khitam. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka untuk saya ingatkan diri tuan-tuan dan puan-puan agar sama-sama kita hadir ke masjid menunaikan solat secara berjamaah, kemudian duduk di dalam majlis ilmu dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit di kalangan orang-orang yang sakit di kalangan kita. Telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, zurul qubura fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mafhumnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menziarahi kubur, kerana sesungguhnya perbuatan tersebut mengingatkan kalian akan hari akhirat. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat padanya galakan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ingat dan berfikir tentang hari akhirat dengan cara mereka pergi menziarahi kubur. Kata sebahagian ulama, menziarahi kubur ini boleh melembutkan hati seseorang. Apa maknanya? Maknanya bila mana seseorang itu pergi ke tanah perkuburan, lalu dia melihat dengan penghayatan dan pemikiran bahawasanya di sinilah tempat terakhirnya dia berada di atas dunia ini. Inilah tempat yang mana akan berakhirnya segala sesuatu di atas dunia. Di sinilah berakhirnya hartanya, di sinilah terpisahnya dia dengan ahli keluarga dan orang-orang yang tersayang.
di sinilah pengakhiran bagi jawatannya, pangkatnya, segala kemewahan dan kelazatan dunia. Maka dengan cara itu, bila mana seseorang pergi ke kubur, melihat mereka-mereka yang dahulunya bergelak ketawa, makan bersama dengannya, bergurau senda, mereka telah pun berada di dalam kubur. Maka dia akan fikir, sudah tidak lama akan datang waktuku untuk berada pula di dalam tempat tersebut. Maka kerana itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menziarahi kubur, sesungguhnya ia mengingatkan kalian akan hari akhirat. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam yang merupakan giliran kepada Aisyah, setiap malam yang mana giliran Nabi bermalam di rumah Aisyah, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke perkuburan Al-Baqi', menziarahi orang-orang Islam di sana dan mendoakan keampunan bagi mereka. Maka ini menunjukkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak menziarahi kubur. Kerana kata ulama, giliran Aisyah datangnya setiap 10 malam. Maknanya dalam sebulan, setiap 10 hari merupakan giliran Nabi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini menunjukkan tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur beberapa kali di dalam sebulan. Maka hendaklah seseorang Muslim bila mana dia ingin mencari tempat yang boleh membantunya melakukan muhasabah, yang boleh melembutkan dan menyedarkan dirinya. Jika seseorang itu dia ingin ada perasaan yang cukup kuat, perasaan takut untuk hidup di hari akhirat, untuk dia takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia pergi menziarahi kubur. Kerana perkara itu boleh melembutkan hati seseorang. Maka sekiranya ada yang berkata, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya daripada menziarahi kubur? Ada sepotong hadis ini tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zawaratil kubur. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang menziarahi kubur. Baik, bagaimana difahami hadis ini dengan perbuatan baginda yang menziarahi kubur beberapa kali dalam sebulan? Dan bagaimana kita nak nak memahami hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk menziarahi kubur kerana ia mengingatkan kita akan hari akhirat. Bagaimana nak menyatukan dua hadis yang kontradiks maknanya? Kerana kata Nabi, Allah melaknat orang-orang yang menziarahi kubur. Maka hadis ini Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu
menyebutkan bahawa hadis tersebut ianya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permulaan zaman, pada awal-awal perkara. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan pula untuk menyuruh para sahabat dan orang-orang Islam agar menziarahi kubur. Kata Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak bahawasanya hadis yang Nabi mengkhabarkan bahawasanya Allah melaknat orang-orang yang menziarahi kubur, hadis ini kata Imam Al-Hakim telah pun dimansuhkan, yakni telah pun dibatalkan larangan tersebut dengan hadis yang datang setelahnya, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada jalan Alqamah bin Sulaiman bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum ini aku pernah melarang kalian daripada menziarahi kubur, adapun sekarang maka hendaklah kalian menziarahinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim yang menunjukkan bahawasanya sebelum ini orang-orang Islam pernah dilarang. Adapun sekarang Nabi diwahyukan untuk menyuruh mereka agar menziarahi kubur-kubur orang Islam. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dakwaan sebahagian golongan. Ada sebahagian golongan yang cuba mengganggu orang-orang Islam, yang cuba memperdayakan fahaman masyarakat Islam. Lalu dia kata, tidak boleh kita pergi menziarahi kubur kerana Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang menziarahi kubur. Lalu mereka bacakan hadis tadi, la'anallahu zawaratil kubur. Maka yang sebenar-benarnya hadis itu ianya disabdakan oleh Nabi pada awal-awal perkara, kemudian Nabi diwahyukan untuk menyuruh orang-orang Islam untuk menziarahi kubur. Maka di dalam hadis ini terdapat suruhan, galakan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam daripada menziarahi kubur. Maka kerana itu tuan-tuan, sekiranya seseorang itu bertanya, apakah hukum menziarahi kubur? Jawapannya, menziarahi kubur orang-orang Islam, hukum menziarahi kubur orang-orang Islam bagi orang lelaki adalah sunat secara ijma'. Saya ulang lagi sekali, menziarahi kubur orang-orang Islam bagi orang lelaki hukumnya adalah sunat, maknanya ada pahala secara ijma', yakni dengan persepakatan para ulama keempat-empat mazhab, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Al-Imam Nawawi menukilkan ijma' bahawasanya orang-orang lelaki disunatkan ke atas mereka untuk menziarahi kubur. Maka ziarah kubur ini tuan-tuan satu ketaatan. Ianya satu ibadah yang disunatkan, yang mana ramai orang pada hari ini mengabaikan perkara tersebut.
Bahkan ada yang memandangnya sebagai perkara yang pelik. Dia kata, apa pergi ziarah kubur? Sedangkan perkara ini satu perkara yang disunatkan. Baik, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya, insya-Allah kita akan sebutkan selepas ini. Kalau ada yang bertanya, ada pun orang perempuan, apakah hukumnya menziarahi kubur? Kata Al-Imam Nawawi di dalam kitab yang lain, iaitu kitab Rawdatut Talibin, kata beliau, ada pun orang wanita, maka di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ada dua pendapat. Kebanyakan ulama Syafi'iyah pergi kepada mengatakan bahawasanya makruh. Ianya boleh, tetapi makruh. Ada pun pendapat yang kedua, yang mana ini lebih tepat di sisi Al-Imam An-Nawawi, seperti mana dinukilkan daripada Ar-Ruyani, bahawasanya disunatkan juga bagi orang perempuan untuk menziarahi kubur. Maka ada dua pendapat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i bagi orang perempuan. Adapun Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, di dalam mazhab Hanafi, lelaki ataupun perempuan disunatkan bagi mereka untuk menziarahi kubur, yakni kubur orang-orang Islam. Adapun kubur ataupun makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia disunatkan bagi orang lelaki maupun perempuan dengan ijma' para ulama. Dengan ijma' para ulama, seperti mana disebutkan oleh para ulama Asy-Syafi'iyah, menziarahi kubur ataupun makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu ketaatan yang disunatkan, sama ada bagi lelaki ataupun perempuan secara ijma'. Begitu juga disunatkan menziarahi kubur-kubur orang-orang yang soleh, kubur-kubur para anbiya dan kubur-kubur orang yang soleh. Maka di sini pun ada sebahagian orang yang salah faham pada perkara tersebut. Bila mana ditengok sebahagian orang Islam pergi ziarah kubur Rasulullah, pergi ke makam sebahagian para anbiya, pergi ke makam sebahagian wali-wali Allah, dia tak faham. Dia kata, kenapa pergi ziarah? Kenapa buat apa pergi ziarah ke kubur-kubur mereka? Mereka kan dah mati. Maka bagi menjelaskan perkara tersebut, tuan-tuan, walaupun perkara ini telah pun disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, akan keharusan, bahkan galakan terhadap orang-orang Islam untuk menziarahi kubur para anbiya dan orang-orang yang soleh. Al-Hafiz Al-Iraqi, Waliyuddin Al-Iraqi, menyebutkan di dalam kitabnya bahawasanya Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis daripada jalan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu katanya, Rabbi adnini minal ardil muqaddasati walau ramyatan bihajar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Nabi Musa pernah berdoa bahawasanya, ya Tuhanku, ya Allah, dekatkanlah aku dengan tanah yang disucikan sejarak satu lemparan batu. Di dalam doa ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam
meminta kepada Allah Ta'ala sekiranya dia dimatikan, jasad baginda yang mulia itu dikebumikan di tanah suci, iaitu di Palestin. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam sememangnya dikebumikan di dalam Palestin. Cuma ia keluar daripada Baitul Maqdis. Maka kata Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawasanya sekiranya baginda dipanjangkan umur dengan para sahabat, nescaya baginda akan tunjukkan kepada mereka di manakah kubur Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi law anni indahu la araitukum qabrahu ila jambit tariqi indal kathibil ahmar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, jika aku di sisinya, yang di sisi makam Nabi Musa, nescaya akan kuperlihatkan kalian kuburnya ke bahu jalan berdekatan dengan Al-Kathib Al-Ahmar. Al-Kathib Al-Ahmar ini ia merujuk kepada bukit, tanah bukit yang berwarna merah. Dan sememangnya pada hari ini makam Nabi Musa alaihi salatu wassalam dikatakan bahawa ianya berada di kawasan yang berbukit, tanahnya berwarna merah. Maka kata beliau, difahami, kata Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi, difahami daripada hadis ini bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan para sahabat untuk kenal dan tahu di mana kubur orang-orang yang soleh agar mereka datang dan menziarahinya. Kerana kata Nabi, kalaulah aku berada di kubur tersebut, nescaya aku tunjukkan kalian di mana kuburnya. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan bahawasanya di dalam agama kita, tuan-tuan, ada galakan terhadap orang-orang Islam untuk pergi menziarahi kubur para anbiya dan orang-orang yang soleh. Kata beliau, kerana doa di sisinya adalah mustajab. Bukankah kita biasa mendengar bahawasanya berdoa pada waktu sekian mustajab, doa pada malam Lailatul Qadar mustajab, doa pada awal daripada Rajab mustajab, seperti mana dinukilkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga tuan-tuan, ada tempat-tempat yang mana berdoa padanya mustajab. Seperti mana seseorang berdoa di Hijr Ismail, di hadapan Kaabah. Seperti mana seseorang itu berdoa di dalam Raudah, di antara mimbar Nabi dengan makamnya. Begitu juga bila mana seseorang itu berdoa di hadapan kubur para anbiya dan orang-orang yang soleh. Dan ini langsung tidak ada padanya kesyirikan sebagaimana yang didakwakan oleh sebahagian golongan. Ada sebahagian orang yang tidak diberikan kefahaman yang sejahtera. Mereka mendakwa bahawasanya berdoa pergi ke depan kubur orang yang soleh dan semata-mata berdoa di hadapannya, ia adalah syirik. Bagaimana kita ingin menjelaskan perkara tersebut? Kita katakan kepada mereka bahawasanya orang-orang Islam, bila mana mereka berdoa di hadapan kubur Nabi contohnya, ataupun di hadapan kubur orang-orang yang soleh, contohnya dia pergi ke Mesir, dia menziarahi Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia pergi ke Baghdad, dia menziarahi Imam Abu Hanifah. Ataupun dia pergi ke mana-mana sahaja kubur orang-orang yang soleh dan dia ingin berdoa,
dengan harapan semoga berdoa di tempat orang yang dikubur orang yang soleh, doanya itu mustajab. Maka orang-orang Islam bila mana mereka berdoa, mereka tidak percaya bahawasanya orang yang mati itu yang menciptakan segala sesuatu. Orang Islam bila berdoa di hadapan maqam Rasulullah, kepercayaannya bahawasanya yang menciptakan segala sesuatu, yang mendatangkan manfaat ataupun yang menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatannya berdoa di hadapan maqam Nabi adalah asbab, mengambil sebab, menjadikannya sebagai asbab doanya itu menjadi mustajab. Itu sahaja keyakinan kita orang-orang Islam. Tuan-tuan pergilah kubur mana sekalipun, tuan-tuan berdoa, ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, matikan aku dalam iman. Ya Allah, luaskan rezekiku. Kita minta daripada siapa, tuan-tuan? Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana salah dan silapnya bila mana seseorang itu pergi ke kubur orang-orang yang soleh, semata-mata berdoa kepada Allah dan hanya menjadikan tempat itu sebagai asbab doanya menjadi mustajab. Mana ralatnya di situ? Mana yang bercanggah dengan akidahnya di situ? Tidak ada. Maka sebab itu tuan-tuan, hendaklah kita faham baik-baik bahawasanya perbuatan menziarahi kubur ini adalah satu perkara yang diperbolehkan di dalam agama. Khususnya kubur-kubur para anbiya, kubur-kubur orang yang soleh, ianya sangat digalakkan untuk diziarahi kerana doa di sisinya adalah mustajab. Disebutkan juga oleh Al-Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi bahawasanya kata beliau, aku telah dikhabarkan oleh Salim At-Tal. Salim At-Tal telah menceritakan kepada beliau, katanya, aku tidak pernah melihat doa yang mustajab lebih cepat daripada di kawasan kubur ini. Dan Asy-Syaikh Abdullah bin Yunus yang terkenal dengan gelaran Al-Armani telah menceritakan kepadaku bahawa beliau telah menziarahi makam ini dan beliau tidur. Maka beliau melihat dalam mimpinya sebuah kubah di sisinya. Dan di dalamnya seorang yang berkulit asmar. Maka beliau memberi salam kepadanya dan berkata, kamu Musa kalimullah, atau berkata Nabiullah. Maka lelaki itu menjawab, ya. Maka aku berkata, katakanlah kepadaku sesuatu. Maka di dalam hadis ini Al-Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi meriwayatkan daripada Salim At-Tal bahawa Salim At-Tal merupakan salah seorang ulama daripada zaman salaf. Bahawasanya beliau menceritakan bahawa antara tempat yang mustajab doa adalah di maqam Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maqam Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Seperti mana yang berlaku kepada Asy-Syaikh, beliau menukilkan daripada Asy-Syaikh Abdullah bin Yunus yang dikenali sebagai Al-Armani. Dan hadis ini ada sambungan baginya mengisahkan tentang apa yang berlaku kepadanya setelah mimpi tersebut. Cuma ingin disebutkan di sini bahawasanya para ulama menggalakkan kita untuk menziarahi kubur para anbiya dan orang-orang yang soleh. Diriwayatkan juga bahawasanya
kalau ada yang bertanya, adakah para sahabat mereka juga menziarahi kubur? Jawapannya, iya. Antaranya seperti mana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahawasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu seringkali menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, seringkali menziarahi makam dengan cara dia berdiri di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diriwayatkan bahawasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menziarahi kubur saudara lelakinya Abdurrahman di perkuburan Al-Baqi'. Begitu juga diriwayatkan bahawasanya di zaman pemerintahan Khalifah Marwan, bahawasanya dia melihat seorang lelaki meletakkan pipinya di atas tanah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu makam Nabi belum lagi ditutup seperti sekarang, masih lagi terbuka, dan dia melihat seorang lelaki tanpa dia kenal siapa lelaki tersebut meletakkan pipinya di atas tanah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menangis. Maka kata khalifah ini, kata beliau, apa yang kamu lakukan? Dia seperti melarang perbuatan lelaki tersebut. Maka bila mana lelaki itu berdiri dan berpaling kepadanya, barulah diketahui bahawasanya lelaki tersebut ialah Abu Ayyub Al-Ansari, merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa inni lam atil hajar, sesungguhnya aku tidak mendatangi batu. Inni ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini juga mengisahkan bahawasanya para sahabat oleh kerana terlalu rindu, terlalu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membawa mereka untuk pergi dekat dengan kubur Nabi untuk mengambil berkat daripada tanah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kedua-dua kitabnya Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam As-Saghir, kisah yang berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Bilal ibn Harith Al-Muzani, bahawasanya beliau mendatangi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa di hadapannya dan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Dan perkara ini diceritakan kepada Sayyiduna Umar Al-Khattab dan beberapa sahabat yang lain, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan Bilal ibn Haris Al-Muzani. Ini menunjukkan tuan-tuan, menziarahi makam Nabi, berdoa di hadapannya, ianya bukan satu perkara yang dilarang. Begitu juga seperti mana yang berlaku kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang juga setiap tahun akan datang daripada Syam ke Madinah Al-Munawwarah untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahawasanya kita sangat digalakkan untuk menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kubur orang-orang yang soleh. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita berpeluang menunaikan umrah, jangan lepaskan peluang untuk singgah ke Madinah walaupun sekejap untuk mendapat fadilat dan kelebihan menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta walaupun seseorang itu daripada negaranya bermusafir hanya semata-mata ingin menziarahi Rasulullah,
nescaya ia juga dikira sebagai salah satu ketaatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang menziarahi maqamku, maka lazimlah baginya syafaatku. Maka begitu juga hadis yang menyebutkan bahawasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bila mana berlakunya, hampirnya berlaku hari qiyamah, baginda akan turun dan menunaikan haji dan umrah, lalu menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam ke atas baginda. Maka ini semua tuan-tuan antara dalil di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah bagi menerangkan akan menziarahi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu perkara yang disunatkan. Adapun menziarahi kubur-kubur orang-orang Islam yang bukan di kalangan orang-orang yang soleh, maka hukumnya seperti mana yang kita sebutkan tadi, ianya sunat bagi orang lelaki secara ijma', persepakatan para ulama. Adapun bagi golongan wanita, maka ada perbezaan pendapat, yang mana kedua-dua pendapat itu tidak ada padanya larangan bagi seseorang perempuan untuk hadir ke kubur bagi menziarahinya, walaupun wanita itu dalam keadaan keuzuran, walaupun perempuan itu didatangi haid, kerana hanya semata-mata mengucapkan salam kepada orang yang berada di dalam kubur, ataupun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya tidak dilarang bagi orang-orang perempuan yang kedatangan haid. Yang dilarang hanyalah membaca Al-Quran dan beberapa larangan yang lain. Maka antara adab, sebelum kita mengakhiri kuliah pada malam ini, antara adab bila mana seseorang itu pergi menziarahi kubur, hendaklah dia mengucapkan salam, seperti mana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang ke tanah perkuburan, Nabi akan berkata, "Assalamualaikum ya ahlad diyar." Ataupun dalam riwayat yang lain menunjukkan bahawasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum ya ahlal qubur. Antumus sabiquna wa nahnul lahiquna bikum insyaallah." Maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum kepada ahli penduduk di kalangan penduduk kubur di kalangan orang-orang Islam. Sesungguhnya kalian telah mendahului kami dan sesungguhnya kami akan menuruti kalian insya-Allah. Maka ini antara ucapan yang disunatkan bila mana kita lalu di kawasan perkuburan orang-orang Islam. Sama ada kita memberi salam dengan berkata assalamualaikum ya ahlad diyar ataupun ya ahlal qubur, ataupun dalam riwayat yang lain kata Nabi assalamualaikum dara qaumin mu'minin, tempat tinggal orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua antara perkara yang disunatkan adalah bila mana seseorang itu pergi ke kubur orang-orang Islam untuk mendoakan keampunan bagi mereka. Seperti mana dia berkata, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Dia mendoakan orang-orang Islam yang masih hidup maupun dan secara khususnya yang telah meninggal dunia. Dan ada beberapa lagi adab-adab yang lain. Maka kesimpulannya pada malam ini tuan-tuan, menziarahi kubur adalah satu perkara yang sangat baik dan cukup bagus bagi seseorang yang ingin mendapatkan ketenangan, ingin melembutkan hatinya, ingin mudah dan cepat untuk mengingati hari akhirat. Yang kedua, kita sebutkan bahawasanya menziarahi kubur adalah sunat, yakni satu ketaatan bagi orang-orang lelaki dan juga orang perempuan.
dan apatah lagi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang soleh, maka ianya disunatkan untuk diziarahi kerana doa di sisinya adalah mustajab. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Kita akhiri majlis kita dengan tahlil dan selawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.